Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara rukun iman itu ialah beriman kepada kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Firman Allah Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahnya supaya menyatakan keimanannya kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Surah Asy-Syura ayat 15. Artinya, katakanlah, aku beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Di antara rukun iman itu ialah beriman kepada kitab, percaya kepada kitab. Yang dimaksudkan dengan kitab itu ialah ajaran Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan beriman kepada kitab-kitab, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerana kitab-kitab Allah itu ialah kata-kata Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, termasuk di dalam beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat Allah itulah ilmu, kalam Allah Ta'ala yang terkandung di dalam kitab-kitabnya. Begitu juga beriman kepada orang-orang yang dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Kalau tak percaya kepadanya, bermakna tak percaya kepada Allah. Bukan sahaja kepada Al-Quranul Karim, bahkan kitab-kitab yang lebih dahulu daripadanya. Allah Ta'ala sendiri memerintah supaya kita percaya dan beriman kepada kitab-kitab itu. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku beriman, aku sendiri beriman, percaya kepada apa sahaja yang telah diturunkan oleh Allah daripada kitab. Firman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzal ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa ma yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat ini mewajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau beriman sungguh-sungguh, iman yang sempurna, mestilah beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Bukan sahaja kepada Al-Quranul Karim, bahkan kepada semua kitab-kitab itu.
Kalau ayat yang pertama tadi ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintah supaya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat yang kedua ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bersama-sama Rasulullah SAW mesti beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini membezakan kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, dengan golongan ahli kitab yang beriman dengan kitab-kitab yang mereka pilih saja. Adapun kita diwajibkan beriman kepada semua kitab. Kalau tak beriman kepada mana-mana kitab, bermakna sesat. Kerana rukun iman itu tak boleh disamakan dan tak boleh dipakai dengan kaedah ilmu hisab. Kalau ilmu hisab, ilmu matematik, 6 tolak 1 tinggal 5. Iman ni kalau tolak 1 tinggal kosong. Kosong. Tak beriman yang mana-mana satu rukun iman ataupun satu juzuk daripada rukun iman itu, bermakna kosong iman. Tidak sah semua iman. Maka sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Firman Allah Ta'ala menyatakan akidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Suratul Baqarah ayat 285. Artinya Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun dari kalangan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah kami kembali. Oleh itu, wajiblah beriman kepada kitab-kitab Allah dengan ijmal dan tafsir. Dengan ijmal, dengan makna secara menyeluruh. Tafsir secara huraian. Secara menyeluruh, kita beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul zaman dahulu, sama ada yang kita tahu namanya dan kita tak tahu namanya. Semuanya yang kita tahu namanya disebut dalam Quran, ialah Quran kita sendiri, Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf ataupun sahih-sahifah yang diturunkan kepada Musa, kepada Adam, kepada Ibrahim. Ada lagi banyak. Jadi beriman kepada yang disebut dan beriman juga kepada yang tidak disebut. Perlunya manusia kepada kitab Allah sebagaimana perlunya manusia kepada rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi suatu hikmah yang besar Allah mengutuskan rasul-rasul itu di kalangan manusia sebagai rahmat dan kurniaannya, lalu diturunkan kepada rasul-rasulnya itu akan kitab-kitab yang menyatakan jalan petunjuk, perintah-perintah dan larangan-larangan yang menjadi pegangan dan panduan kepada manusia ke arah kebahagiaan yang sebenarnya. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang kasihan kepada manusia, sayang kepada manusia. Bukan sahaja Allah itu Tuhan yang menjadikan manusia, Allah juga Tuhan yang kasihan kepada manusia, kepada semua hamba-hambanya. Di antara tanda kasihannya Allah, rahmatnya Allah kepada manusia, Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja.
Allah Ta'ala tidak lock manusia begitu sahaja. Maka dilantik Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah sendiri. Rasul-Rasul ni bukan manusia pilih sendiri. Bukan orang tu latih diri dia jadi Rasul. Tidak. Bukan macam raja, macam presiden, macam ketua, macam pegawai yang manusia pilih sendiri. Tidak. Allah Ta'ala sendiri yang memilih Rasul-Rasul itu, yang dididik, ditarbiah, diajar, diasuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Dari berbudak sehingga dilantik menjadi Rasul sehingga mati. Kemudian Allah Ta'ala turunkan kitab. Turunkan kitab. Iaitulah ajaran-ajaran Allah. Disuruh malaikat Jibril alaihi salam, ketua malaikat, membawa kitab itu dibaca kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, ataupun diberi secara tulisan. Firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Surah Al-Baqarah ayat 213. Artinya, dan adalah manusia itu umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu malaikat orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memimpin orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Ayat ini mengesahkan bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan Allah Ta'ala turunkan kitab kepada Rasul-Rasul itu. Tujuannya ialah untuk membetulkan kehidupan manusia, seluruh kehidupan manusia dalam hubungan manusia dengan Tuhan, untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Memberitahu Allah itu mempunyai nama-nama yang banyak, nama-nama yang hebat. Allah mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia, yang tidak sama dengan makhluk, dan mengajar manusia bagaimana menyembah Allah, dan mengajar manusia bagaimana hidup di atas muka bumi ini. Ada perkara yang boleh dimakan, ada perkara yang boleh diminum, ada perkara yang dibuat untuk baju, dibuat untuk obat, dibuat untuk makhluk-makhluk yang lain bagi kehidupan manusia, bukan secara langsung bagi manusia. Maka Allah menetapkan batas halal dan haram, betul dan salah, boleh dan tidak boleh. Dan Allah memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengikut petunjuk Allah, selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Dan memberi amaran kepada orang-orang yang melawan Allah Ta'ala, punah di dunia, diseksa di hari akhirat. Di dunia punah, sakit,
mendatangkan berbagai-bagai mudarat bagi diri sendiri bila buat perkara yang haram, dan oleh kerana dia khianat di atas muka bumi, merosakkan bumi, merosakkan kehidupan manusia, dihukum di hari akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala memilih manusia-manusia yang baik, yang menggunakan akal dengan betul, dengan diberi hidayah petunjuk ke jalan yang betul. Manusia-manusia yang degil, tak menggunakan akal dengan betul, tak layak mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat tersebut menunjukkan bahawa manusia itu adalah satu umat, dan menurut fitrah mereka menganut agama Allah. Semua manusia asalnya Islam. Islam adalah agama asal bagi manusia. Berbeza dengan sejarah manusia yang ditulis oleh orang-orang barat, yang mengatakan manusia ni daripada zaman batu, daripada bodoh, daripada menatang. Orang barat tulis begitu. Allah Ta'ala muliakan manusia dengan Adam, dengan Islam. Adam memimpin keluarganya dengan Islam. Adapun sembah batu mari kemudian, setelah manusia itu sesat, tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mereka telah melakukan pertelengkahan kerana dipengaruhi oleh kejahilan, hawa nafsu dan syaitan. Lalu Allah mengutuskan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, dan diturunkan bersama-samanya Alkitab dengan benar untuk memberi keputusan dengan makna bahawa kebenaran itu ialah apa yang dinyatakan di dalam kitab Allah, yang benar yang ada dalam kitab Allah. Hari ini terdapat bukti apabila Islam dituduh dengan jahat, Islam dituduh dengan ganas, Islam dituduh dengan macam-macam tuduhan yang jahat. Terdapat di kalangan orang-orang kafir yang menggunakan akalnya cari Quran terjemahan dalam bahasa masing-masing, di mana ilmuwan di kalangan orang bukan Islam yang suka mengkaji, dia nak tahu yang kata Islam ni tak betul apa dia, dia kaji, maka dia baca terjemahan Quran. Ramai kalangan mereka yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala masuk Islam, mendapati kitab Allah Quran menentukan yang benar dalam semua ilmu. Mereka yang mengkaji ilmu angkasa lepas, peredaran bintang, baca Quran, tengok ayat-ayat yang berkait dengan kejadian langit, bintang, cakrawala, masuk Islam. Yang mengkaji tentang manusia, baca Quran tentang kejadian manusia, masuk Islam. Yang mengkaji berkenaan binatang, baca Quran, tengok, masuk Islam. Yang mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan, pertanian, baca Quran, masuk Islam. Di mana Quran memberi jawapan yang betul, yang benar. Di dalamnya keadilan, bukan dari yang lain. Hukum Islam hukum yang adil. Hukum Allah hukum yang adil, bukan hukum yang lain. Termasuklah kerak tangan pencuri, kerak tangan perampok, kerak kaki perampok, bunuh yang bunuh orang. Hak yang duduk cakap hari ni tu, kata undang-undang Islam ni kerah, ini orang yang sokong pencuri, yang sokong perampok, yang sokong pembunuh. Dia kesian kepada perampok, kesian kepada orang bunuh orang, tak kesian pada orang kena bunuh. Ini jenis manusia apa ni? Itu yang sebenarnya hukum Islam, hukum yang adil. Tidak ada hukum, pendapat dan keputusan yang boleh menyanggahnya, kerana ia dari Tuhan sekalian alam. Yang lain daripadanya adalah batil, palsu dan sesat.
yang lain pada hukum Islam salah, palsu, sesat. Keputusannya adalah mu'tamad. Keputusan dalam kitab Allah adalah mu'tamad. Kepatuhan kepadanya adalah mutlak. Kepatuhan kepada apa yang ada dalam kitab Allah mutlak, tidak berbelah bagi, mesti patuh. Kerana perkara yang ada dalam kitab Allah itu mesti betul. Sama ada kita tahu hikmahnya ataupun kita tak tahu hikmahnya. Jangan kita lawan keputusan dalam Quran. Ini banyak orang pergi lawan keputusan dalam Quran. Tak apa percaya hati. Wayaknya percaya, tapi cara perbuatan tu macam tak percaya. Dalam segala perkara, sama ada perkara akidah, perkara kepercayaan, hukum syariat, segala pengajaran dan pengiktibaran, kitab Allah itu menjadi akidah dan kaedah kepada manusia. Menjadi akidah, yakni menjadi kepercayaan kepada manusia. Menjadi kaedah, menjadi cara untuk manusia nak buat apa. Mereka mestilah tegak di atasnya. Inilah saja yang benar. Adapun yang terkeluar daripadanya tidak dikira benar lagi. Yang keluar dari Quran salah. Inilah dia satu-satunya dasar kepada semua kitab Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Manusia kepada kitab Allah. Sebagaimana perlunya manusia kepada rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi suatu hikmat yang besar Allah mengutuskan rasul-rasul itu di kalangan manusia sebagai rahmat dan kurniaannya, lalu diturunkan kepada rasul-rasul itu akan kitab-kitab yang menyatakan jalan petunjuk, perintah-perintah dan larangan-larangan yang menjadi pegangan dan panduan kepada manusia ke arah kebahagiaan yang sebenarnya. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia adalah Allah Ar-Rahmanur Rahim. Dia saja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain, yang sangat pemurah, sangat penyayang dan kasih kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala nak hamba-hambanya sentiasa dalam keadaan baik daripada awal sehingga akhir, daripada dunia sehingga hari akhirat. Maka Allah tidak membiarkan manusia begitu sahaja. Dilantik Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam daripada manusia juga. Rasul-Rasul ini tak belajar universiti, tak belajar sekolah-sekolah yang direka oleh manusia. Rasul-Rasul ini diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Bukan sahaja cerdik, bahkan sifat-sifat yang mulia. Benar, amanah, berani. Kerana Rasul-Rasul ini menjadi contoh teladan kepada manusia-manusia semuanya. Dan Allah kuatkan Rasul itu dengan kitab-kitab yang diturunkan. Kitab-kitab ialah kalam Allah, kata Allah, cakap Allah, yang terkandung di dalamnya ajaran-ajaran petunjuk, menerangkan apa yang baik dan apa yang tidak baik, menerangkan batas sempadan. Ada perkara yang manusia boleh buat, ada perkara yang binatang dia boleh buat. Hak binatang boleh buat, manusia tak boleh buat. Manusia bukan binatang. Manusia adalah makhluk yang ada akal,
yang ada roh, yang ada jasad, yang boleh bergerak, yang boleh menerima ilmu. Makhluk manusia yang tubuhnya kecil boleh menguasai makhluk yang lebih besar daripadanya. Boleh menjinakkan binatang liar. Gajah, singa, rimau, anjing boleh dijinakkan oleh manusia. Boleh menggunakan bukit-bukit yang besar, melayarkan kapal-kapal yang besar dengan tubuh yang kecil. Ini adalah keistimewaan yang ada pada manusia, yang diberi oleh Allah, yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain, supaya manusia menjalankan tugasnya dengan betul, hamba kepada Allah, beribadat kepada Allah, menyembah Allah, dalam masa yang sama memakmurkan bumi dengan menggunakan benda-benda yang ada di atas muka bumi ini. Maka kitab adalah petunjuk, menerangkan batas sempadan, halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Kitab ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, bukan calang-calang malaikat. Jibril adalah ketua malaikat, pemimpin semua malaikat. Itulah malaikat yang dipilih oleh Allah membawa wahyi kitab kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana itu, kalau kita tolak kitab, bukan saja tolak Allah Ta'ala, tolak Rasul, tolak malaikat Jibril. Manusia yang dipilih oleh Allah. Mereka yang lawan kitab, lawan Allah, lawan Rasul, lawan malaikat-malaikat Allah, makhluk yang sangat taat kepada Allah. Maka yang lawan kitab ini adalah paling jahat. Firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Surah Al-Baqarah ayat 213. Artinya, dan adalah manusia itu umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi rahmat, pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memimpin orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka persiskan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ayat tersebut menunjukkan bahawa manusia itu adalah satu umat, dan menurut fitrah, mengikut sifat semula jadi, mereka menganut agama Allah, iaitulah Islam. Tetapi mereka telah melakukan pertelengkahan kerana dipengaruhi oleh kejahilan hawa nafsu dan syaitan. Lalu Allah mengutuskan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dan diturunkan bersama-samanya Alkitab dengan benar untuk memberi keputusan, dengan makna bahawa kebenaran itu ialah apa yang dinyatakan di dalam kitab Allah. Di dalamnya keadilan, bukan dari yang lain. Tidak ada hukum, pendapat dan keputusan yang boleh menyanggahnya, kerana ia dari Allah, Tuhan sekalian alam. Yang lain daripadanya adalah batil, salah, palsu dan sesat.
keputusannya adalah muktamad, kepatuhan kepadanya adalah mutlak, tidak berubah bagi dalam segala perkara. Sama ada perkara akidah, hukum syariat, segala pengajaran dan pengiktibaran. Kitab-kitab Allah itu menjadi akidah, menjadi kepercayaan dan kaedah cara kepada manusia. Mereka mestilah tegak di atasnya. Inilah sahaja yang benar. Adapun yang terkeluar daripadanya tidak dikira benar lagi. Inilah dia satu-satunya dasar kepada semua kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Menunjukkan kitab yang diturunkan oleh Allah itu menunjukkan kepada manusia kepada jalan yang benar, jalan yang betul dalam semua perkara. Perkara yang berkait dengan Tuhan. Siapa Tuhan yang sebenar? Sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan. Yang berkait dengan ibadat. Bagaimana cara nak beribadat? Semayang, ibadat roh dan jasad. Ibadat harta, mengeluarkan zakat. Ibadat harta, roh dan jasad. Haji, berbagai-bagai cara ibadat. Menerangkan makan minum, ada halal ada haram. Menerangkan pakaian, tutup aurat wajib, buka aurat haram. Ada bagi lelaki dan ada bagi perempuan. Nikah kahwin, berkeluarga, bercerai, menyelesaikan masalah, politik memerintah negara, ekonomi, undang-undang negara, undang-undang antarabangsa. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada perkara yang ditetapkan secara nas. Manusia tidak ada pilihan lagi. Macam halal dan haram, hukum qisas, hukum hudud, boleh dan tidak boleh. Ada perkara yang dibiarkan kepada manusia untuk menggunakan akal fikiran. Ada perkara yang manusia boleh guna akal fikiran. Allah Ta'ala beri pada manusia. Tak apa, fikirlah. Ini perkara yang Tuhan tetap nak fikir dengan akal juga. Ini tidak boleh. Salah. Kerana perkara yang Tuhan tetapkan itu adalah perkara yang di luar daripada kemampuan akal manusia. Kalau manusia pilih lain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah, bermakna manusia cari pasal. Cari pasal. Bukan lawan Tuhan. Merosakkan diri dia sendiri. Meruntuhkan diri dia sendiri. Merosakkan dunia. Nabi-nabi dan rasul-rasul memimpin manusia mengajak ikut kitab-kitab ini. Dan tidaklah menjadi perbalahan. Tidaklah menjadi perkelahian. Melainkan kerana ada di kalangan manusia yang tolak kitab Allah Ta'ala. Pakai hukum yang lain. Dah pakai hukum yang lain, jadi balah. Bukan saja balah mulut, balah perang. Mengangkat senjata. Semuanya ada hukum di dalam Al-Quran Karim. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang diambil langkah ikut Allah Ta'ala. Ada orang diambil langkah lawan Allah Ta'ala. Ada orang diambil langkah tak mau lawan belaka. Buat belaka. Duduk jalan tengah. Ini pelawak belaka. Allah Ta'ala menyediakan syurga dan neraka. Tak ada tanah rezak, tak ada. Tengah-tengah tak ada. Sama ada syurga, ikut Allah Ta'ala, ataupun neraka, lawan Allah Ta'ala. Hak sama tengah pun masuk neraka juga. Kena faham betul-betul. Kena ingat betul-betul. Dan Allah memberi amaran kepada mereka yang lawan kitab Allah dan memberi berita gembira kepada orang yang ikut kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.